kata pergi mencari pengganti. Sinaran matamu mendebar sukmaku, hanyalah wajahmu di dalam mimpiku. Sinaran rembulan menyinari malam, malam yang menunggu kehadiranmu. Kini kau telah pulang membawa harapan, paduan asmara bersemi akhirnya. Malaysia tegas bela umat Islam di Palestin. Penyelarasan harga kawalan maksimum program insentif benih padi Islah tidak libatkan implikasi kewangan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. Ketegasan Malaysia membawa isu penindasan terhadap rakyat Palestin bukan untuk menjadi jago, sebaliknya menjadi tanggungjawab membela umat Islam. Dalam negeri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, umat Islam dicadang dan ia menuntut ketegasan semua. Beliau dalam ucapannya pada sidang kemuncak ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC berterima kasih kepada Perdana Menteri Arab Saudi Putera Mahkota Mohammed bin Salman bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengambil inisiatif menyatakan pendirian jelas mengenai Gaza. Katanya, ia soal keadilan serta maruah rakyat Palestin, bukannya perkauman. Dan tidak ada tindakan dihebatkan satu dunia damai. Beliau tentang apa yang dilakukan pada kesaliman dan hukum dan pembangunan anak-anak wanita dan inang alher tidak mungkin dan sedangkan mana dia kemanusiaan, mana dia digunakan tunai. Jadi ini menyebabkan kita harus jual. Datuk Seri Anwar berkata dengan bahawa Islam bersama Perdana Menteri dengan diaspora Malaysia di Riyadh, Arab Saudi. Rakyat Malaysia di Riyadh menyokong penuh usaha yang dilakukan Perdana Menteri demi kebebasan Palestin. Ketua Rasi Muhammad Baituri Kamri, Raden Ahmad Syauqi, Muhammad Tunggul, Raden Sosiwati dan Julia Wajib. Sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong dan kita berharap agar tindakan ataupun apa yang akan dilakukan akan mendatangkan kesan positif dan akan dapat membebaskan Al-Aqsa dan Gaza insya-Allah dalam masa dekat. Usaha beliau untuk berbincang dengan negara-negara seperti Turki, dengan Mesir untuk membawa isu Palestin dan penyelesaian demi keselamatan rakyat Palestin di Gaza dan di seluruh negara Palestin termasuk West Bank sendiri. So kita amat bersyukur membuat usaha tersebut. Saya harap dengan apa yang dilakukan oleh PMX akan dapat memberi satu kebaikan lah kan, satu benda anjakan yang lebih baik lah. Dan saya sebagai seorang ibu, terutamanya bila melihat anak-anak kecil, para wanita kan, dilakukan begitu,
Dalam pada itu, Perdana Menteri turut berkesempatan berkunjung ke Pejabat Pertubuhan Islam yang berpengaruh Rabitah Alam Islami di Riyadh. Kunjungan beliau bersama Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir disambut Setiausaha Agung Liga Muslim Sedunia Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Isu Palestin antara topik dibincangkan, iaitu isu serangan terhadap Palestin dan kesepakatan yang harus diambil pimpinan negara-negara Islam dan rangkaian ulama sedunia. Selain isu dakwah dan pendidikan Islam, bersempena muzakarah ulama antarabangsa yang akan dianjurkan di Malaysia kelak. Turki menggesa Israel menghentikan serangannya terhadap Gaza, tegas Presiden Recep Tayyip Erdogan. Tindakan rejim Tel Aviv itu sama seperti melakukan pembunuhan beramai-ramai. Beliau pada masa sama menggesa kerajaan seluruh dunia membuat ketetapan kolektif untuk gencatan senjata di rantau berkenaan. Ankara katanya bersedia menjadi pengantara kepada konflik Palestin-Israel yang sudah berdekat berlarutan. Beliau terdahulu bercakap dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi melalui telefon. Kedua pemimpin itu membincangkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rejim terhadap orang awam. Sementara itu, lebih 200 truk yang memuatkan bantuan antarabangsa ke Gaza masih menunggu untuk menyeberang dari sempadan Rafah. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menegaskan bantuan itu perlu bergerak secepat mungkin. Ia merupakan talian hayat yang sangat diperlukan rakyat Palestin. Semalam, Guterres tiba di Semenanjung Sinai, Mesir bagi membantu menyegerakan lagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setakat ini lebih 4,100 rakyat Palestin, terutamanya orang awam, terbunuh dalam pengoban tanpa henti Israel. Berita seterusnya. Harga kawalan maksimum baharu bagi program insentif benih padi sah IBPS kini dilaksanakan di seluruh Semenanjung. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ia melibatkan penyelarasan harga maksimum pintu gudang syarikat pengeluar benih padi sah. Harga bermula daripada RM31 kepada RM40 per kampit 20 kg. Sementara harga maksimum di peringkat peruncit daripada RM35 kepada RM45 per kampit 20 kg. Penyelarasan dibuat susulan rungutan pesawat di lapangan berkaitan kesukaran mendapatkan benih padi di pasaran. Selain peningkatan harga mencecah RM50 per kampit 20 kg. Penyelarasan ini tidak melibatkan sebarang implikasi keuangan kepada kerajaan dan tidak berubah struktur pengeluaran. Pembekalan dan pengedaran benih padi sah sedia ada melibatkan 12 syarikat pengeluaran benih padi sah, 13 syarikat pendorong dan 456 peruncit di seluruh negara. Datuk Seri Muhammad Sabu. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri dan Jepang. Proses penamaan calon akan berlangsung di Dewan Suarah Bintulu Sarawak pukul 9 pagi nanti. Setakat ini, Gabungan Parti Sarawak GPS menamakan bekas pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Cawangan Sarawak Iskandar Tulki sebagai calon. PM dan PKR Sarawak pula memutuskan tidak meletakkan calon bertanding. Bagaimanapun, pengurus pilihan raya dan Jepang Abang Zainuddin Abang Turki berkata sebanyak 9 buah penamaan calon sudah terjual. PRK cepat diadakan berikutan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Talib Zulkifli dari GPS pada 15 September lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 31 Oktober sebagai hari pengundi awal. Tetapi tiada pusat pengundi awal akan dibuka kerana semua 43 pengundi awal terdiri daripada anggota polis akan menggunakan sistem undi pos. Tarikh pengundian ditetapkan pada 4 November. Ini pula mengenai pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman yang dijadual pada 2 Disember depan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said dilantik sebagai pengarah jentera PN. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Pelantikan bekas Menteri Besar Terengganu itu dibuat pada bacoran Majlis Kerja Tertinggi UMNO dipengerusikan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi malam tadi. Nama calon yang bakal mewakili PN akan diumumkan kelak. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan selepas kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15 dibatalkan oleh mahkamah.
Sukan kejohanan badminton terbuka Denmark, perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia melangkah ke separuh akhir. Pemain di ranking ke-11 dunia itu menyingkirkan Kenta Nishimoto dari Jepun 21-18, 21-18. Bermara ke separuh akhir baru lelaki utama negara Aaron Chia Sewegi. Gandingan itu menundukkan bergu China He Jinping Ren Xianyu 24-22, 18-21, 21-12. Di sukan para Asia, Hangzhou di China, kesemua tiga wakil perseorangan lelaki badminton negara membuka tirai kempen dengan langkah kanan. Mereka menempaskan lawan masing-masing pada saingan kumpulan. Pemain berkenaan ialah Muhammad Faris Anwar bagi kategori SU5 kecacatan fizikal, Muhammad Amin Burhanuddin kategori SL4 kecacatan fizikal, dan Nur Azwan Surian kategori WH2 kecacatan fizikal. Mereka akan meneruskan cabaran dalam perlawanan kedua hari ini. Sampai ke tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas bela umat Islam di Palestin. Penjelasan harga kawalan maksimum program insentif benih padi sah tidak libatkan implikasi kewangan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Pada hari ini, 21 Oktober 2012, Majlis Pelaksanaan Wisma Audit Negeri Kelantan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima Al-Sultan Kelantan Jatuh Baru Kelantan. Bangunan yang dibina dengan kos sebanyak 16.3 juta ringgit ini menjadikan Kelantan negeri kelima yang mempunyai wisma audit sendiri selepas Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Pembinaan wisma ini dibiayai melalui peruntukan secara inisiatif pembayaran swasta PFI. Wisma ini berkeluasan 3,806 meter persegi dan siap dibina dalam tempoh kira-kira 2 tahun, iaitu pada 2 Disember 2011. Ia mula beroperasi sepenuhnya pada 8 Januari 2011. Wisma ini terdiri daripada satu blok bangunan pejabat 2 tingkat yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik insyurans utama, surau, lot parkir dan kawasan rekreasi.
sentiasa beradaptasi dengan dunia yang semakin moden. Antara itu, pembangunan bakat ketepatan perlu segera melalui pengislahan situ supaya selari dengan kehendak hakikat dan tujuan. Tahun depan, keseluruhan pendidikan Tibet melibatkan belanja 6.8 bilion. Kita memulakan secara rintis usaha merombak pendidikan Tibet negara melalui kerjasama dengan syarikat GLC dan swasta. Sehingga 5 Oktober lalu, 17 GLC dan 44 syarikat swasta telah terlibat dalam kementerian 61 memorandum kesepahaman mencakup kerjasama melalui pembangunan kurikulum serta sumbangan peralatan dan kepakaran. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim Menteri Keuangan. Laga-laga angka mungkin nanya. Memori indah. Kekasihku